Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 29 Mac 2023. Kita ke berita utama. Kira-kira 850,000 pekebun kecil getah, pesawah dan nelayan bakal menerima bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM200. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tambahan kepada bantuan dalam Belanjawan 2023 yang dikhususkan kepada golongan berkenaan. Dalam pembentangan rang Undang-Undang Pembekalan 2023 bagi bacaan kali kedua di Dewan Negara hari ini, Anwar memberitahu bahawa pemberian bantuan itu adalah antara terbesar pernah diberikan kepada golongan nelayan, pesawah dan pekebun kecil getah. Dalam Belanjawan 2023 sebelum ini, kerajaan mengumumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan kepada nelayan dan RM200 sebulan kepada pesawah bagi tempoh 3 bulan semusim selain menaikkan sumbangan musim tengkujuh daripada RM600 kepada RM800 untuk tempoh 4 bulan kepada pekebun kecil getah. Menyentuh soal pelepasan cukai pendapatan individu RM8,000 bagi simpanan bersih tahunan dalam skim simpanan pendidikan nasional, beliau bersetuju untuk melanjutkan pelepasan cukai berkenaan sehingga tahun 2024. Menurutnya, keputusan itu dibuat susulan keresahan yang dibangkitkan rakyat serta teguran kepada kerajaan. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor mendakwa dirinya dilarang menyertai sebarang majlis anjuran kerajaan persekutuan. Dalam hantaran ringkas di Facebooknya hari ini, Muhammad Sanusi menjelaskan beliau turut dilarang untuk menghadiri Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 2023 yang dianjurkan Kerajaan Persekutuan pada 23 hingga 27 Mei depan. Menurutnya, perkara itu adalah keputusan terbaru Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, hantaran yang dibuat Ahli Dewan Undangan Negeri Jeneral itu tidak menjelaskan alasan dan sebab tindakan tersebut dikenakan terhadap dirinya. Nilai import makanan negara mampu mencecah sehingga RM100 bilion menjelang 2025 disebabkan permintaan dalam negara yang melebihi penawaran. Menurut laporan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, nilai import makanan tahun lalu berjumlah RM75.54 bilion berbanding RM63.59 bilion pada 2021, meningkat 18.7%. Laporan berkenaan turut menunjukkan peningkatan import luar biasa dalam tempoh 10 tahun ke belakang apabila RM38.8 bilion import makanan dicatatkan pada 2013 menjadikan peningkatan sebanyak 94.6% pada 2022. Ketua Laboratori Kajian Dasar Pertanian dan Makanan di Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Samad menyifatkan statistik berkenaan menunjukkan bahawa negara berada dalam situasi bahaya kerana terlalu bergantung kepada pengimportan makanan. Antara komoditi mencatatkan nilai import tertinggi ialah kopi, koko, teh, rempah, bijiring, keluaran dan sediaan bijiring, keluaran dan sediaan makanan lain, bahan makanan untuk ternakan dan sayur-sayuran. Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan beberapa buah syarikat konsensi akan bekerjasama melancarkan sistem pembayaran tol secara terbuka. LLM menerusi satu kenyataannya berkata, ia akan dilaksanakan dengan mengambil kira keseluruhan persekitaran sistem tol sedia ada. Ini juga adalah inisiatif awal bagi peralihan ke arah sistem multi-lane fast flow yang giat diusahakan dan merupakan langkah yang tepat dalam usaha kerajaan memberi pilihan serta kemudahan kepada pengguna bagi tujuan pembayaran tol di Lebuhraya. Semalam, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi memaklumkan 5 lagi lebuh raya bersetuju mengambil bahagian dalam pelaksanaan sistem pembayaran terbuka yang bermula pada pertengahan September nanti. Penyertaan 5 lebuh raya tersebut menjadikan jumlah keseluruhan 11 lebuh raya yang bakal terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran terbuka. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklanega? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah,
tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari Iklaneka, theutusan.com.my. Kembali lagi. Spekulasi tentang pertukaran kepimpinan Ketua Menteri Melaka sekali lagi bertiup kencang berikutan hari ini tular maklumat yang disebarkan melalui aplikasi WhatsApp bahawa istiadat mengangkat sumpah jawatan Ketua Menteri yang baru bakal berlangsung Jumaat ini. Menurut maklumat tersebut, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof akan mengangkat sumpah pada jam 3 petang menggantikan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Beliau yang juga Pengerusi Kanan Jawatan Kuasa Perindustrian, Pelaburan dan Pembangunan Usahawan enggan mengulas lanjut berkenaan dakwaan tersebut. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi secara terbuka memberi bayangan bahawa pembentukan kerajaan perpaduan atau kerajaan madani seperti di peringkat persekutuan bakal wujud di Melaka. Tidak menyatakan secara jelas sama ada terdapat rombakan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bagi memberi ruang adun Pakatan Harapan menjadi sebahagian kerajaan negeri. Namun beliau menjelaskan bahawa sebarang keputusan bakal dibuat selepas perbincangan dengan Sulaiman dan Abdul Rauf. Pemilik sebuah syarikat didenda RM30,000 oleh Mahkamah Seksyen Ipoh hari ini selepas mengaku bersalah atas pertuduhan menjual 1,245 unit kasut menggunakan cap dagangan palsu tahun lalu. Pun Yok Lee, 52 tahun yang mengaku bersalah berdepan hukuman penjara 1 bulan jika gagal membayar denda berkenaan. Mahkamah turut memerintahkan barang kes dilucutkan hak kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup di bawah Seksyen 127/2 Akta Cap Dagangan 2019. Kesalahan dilakukan Yok Lee yang juga orang kena saman mengikut Seksyen 102/1/C Akta Cap Dagangan 2019 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 102/1/I Akta sama. Sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM10,000 bagi setiap barangan dipakaikan cap dagangan, berdaftar atau dipenjarakan sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Walau bagaimanapun dia membayar denda tersebut. Beralih ke berita dunia. Parlimen Scotland mengesahkan Humza Yousaf menjadi pemimpin Islam pertama menerajui kerajaan di Eropah Barat dan dijadual mengangkat sumpah selaku Ketua Menteri Scotland hari ini. Yousaf menang dengan mendapat undi 52% daripada anggota Parti Kebangsaan Scotland dalam persaingan sengit berikutan peletakan jawatan secara mengejut Nicola Sturgeon pada Februari lalu. Beliau juga adalah pemimpin Scotland paling muda dari latar belakang minoriti dan diberi tanggungjawab memulihkan gerakan bagi mencapai kemerdekaan di negara itu. Anak kelahiran Glasgow itu berkata keutamaan beliau ketika ini adalah melindungi rakyat Scotland daripada krisis kos sara hidup dan memulihkan perkhidmatan awam. Teruskan. 40 individu maut dalam satu kebakaran di kemudahan Institut Migrasi Negara Bandar Ciudad Juarez, Mexico semalam sekaligus mencetuskan desakan orang ramai bagi menuntut keadilan. Presiden Mexico Andres Manuel Lopez Obrador berkata tahanan di depo dipercayai memulakan kebakaran sebagai protes bagi membantah penghantaran pulang mereka ke negara asal. Menurut laporan polis Mexico, mangsa yang terkorban termasuk tahanan dari Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador, Colombia dan Ecuador. Sementara itu, kemarahan dan protes daripada kalangan ahli keluarga mangsa mula tercetus di luar kem tahanan berkenaan sambil mereka melaungkan slogan menuntut keadilan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia.
Segmen Halan Niaga minggu ini bersama Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Zakat perniagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan sama ada yang melibatkan barangan atau perkhidmatan. Syarat wajib zakat perniagaan ini tertaluk kepada beberapa kriteria iaitu beragama Islam, sempurna milik, cukup nisab, keuntungan perniagaan pada air haul, niat berniaga dan menjalankan perniagaan serta perkhidmatan yang halal. Zakat untuk perniagaan ni hanya kita kenakan ke atas bahagian Muslim sahaja. Yang bukan Muslim kita tak kenakan. Contoh kalau syarikat berhad katakan, dia dipegang oleh shareholder daripada pelbagai bangsa, agama dan sebagainya. Jadi kita hanya ambil portion yang dipegang oleh orang Muslim saja. Kalau kata dalam syarikat A katakan dia ada 25% saja pemilikan oleh orang Islam. Jadi kita hanya kenakan di atas pemilikan yang orang Islam sahaja. Orang bukan Islam tak perlu. Ya. Kemudian bagi satu kaedah ialah menggunakan kaedah untung rugi. Ini khusus kepada peniaga-peniaga kecil yang duduk tepi-tepi jalan jual nasi lemak. Dia yang penting dia kena rekod. Dalam suasana umat Islam di Malaysia, peniaga dianggap bertuah kerana diberikan keistimewaan dalam menunaikan zakat. Dalam niaga ni, dalam kita berniaga, membayar zakat ini kita perlu adalah sebagai salah satu cara kita menunjukkan rasa syukur kita terhadap keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh Allah. Ataupun dari segi kejayaan bisnes yang kita lakukan yang diberikan oleh Allah itu adalah, jadi cara dia ialah menunjukkan rasa syukur dengan menunaikan zakat. Sebab tu saya katakan tadi, ahli lembaga pengarah mereka mempunyai tanggungjawab yang besar untuk membuat keputusan untuk menunaikan zakat ini. Jadi seperti mana pertanyaan tadi, ada prosedur ke tak ada prosedur, itu memang tak ada prosedur khusus untuk menunaikan zakat ini. Cuma kita akan bantu mana-mana syarikat yang memerlukan bantuan kita sehinggalah ke tahap membentangkan ke dalam mesyuarat lembaga pengarah. Kita boleh bentangkan cara pengiraan dan sebagainya. Pendapatan bersih selepas Cukai Bank Negara Malaysia merosot hampir 50% kepada 7 bilion ringgit bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 daripada 12.8 bilion ringgit tempoh sama tahun 2021. Menurut laporan tahunan BNM 2022, Bank Pusat itu merekodkan pendapatan sebanyak 8.52 bilion ringgit, penurunan daripada 14.65 bilion ringgit tahun sebelumnya. Bagaimanapun, BNM dalam satu kenyataan memaklumkan kedudukan kewangan kekal stabil pada tahun 2022 seperti yang diaudit dan disahkan oleh Ketua Audit Negara. Kenyataan itu menjelaskan jumlah aset BNM sehingga 31 Disember 2022 berjumlah 619 bilion ringgit berbanding 488.04 bilion ringgit tahun sebelumnya. BNM telah mengumumkan dividen sebanyak 2.8 bilion ringgit kepada kerajaan untuk tahun kewangan 2022. Kita ke berita sukan. Skuad Harimau Malaya terus mengaum dengan melakar kemenangan kedua pada aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 selepas menewaskan Hong Kong 2-0 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Skuad negara meningkatkan momentum permainan dengan mengatur gerakan ke gawang Hong Kong dan hasilnya Akia Rashid berjaya meledak gol pembukaan pada minit ke-18 perlawanan. Hong Kong hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-34 namun rembatan penyerang Poon Pui Yin sedikit tersasar walaupun berjaya melepasi kawalan pertahanan negara termasuk penjaga gol. Skuad negara kemudiannya berjaya menjarikan gol kedua hasil rembatan Faisal Halim pada minit ke-41 dan meletakkan Malaysia 2-0 di hadapan. Bersambung pada babak kedua, kedua-dua pasukan dilihat cuba meningkatkan momentum dengan membalas serangan namun masih buntu untuk menjaringkan sebarang gol dan menyaksikan kedudukan 2-0 kekal hingga wisil penamat. Juara Liga Super musim ini akan menerima wang hadiah kemenangan berjumlah 2.4 juta ringgit menerusi sistem agihan pendapatan berasaskan merit 2023-2025 yang diperkenalkan Liga Bola Sepak Malaysia.
Pengenalan sistem agihan itu turut membolehkan 6 klub teratas tidak termasuk juara meraih lebih RM1 juta, sementara pasukan tercorot tetap membawa hadiah kemenangan berjumlah RM600,000. Kadar agihan pendapatan kepada keseluruhan 14 klub yang bertanding musim ini menyaksikan peningkatan sebanyak 96.55%, iaitu RM15.675 juta berbanding RM7.975 juta yang diagihkan pada 2022. Ketua Pegawai Eksekutif MFL Stuart Ramalingam berkata sebanyak RM6.95 juta akan diagihkan kepada setiap kelab berdasarkan prestasi masing-masing, sementara juara dan naik juara Piala MFL bakal menerima RM500,000 dan RM250,000. Dalam pada itu, Presiden MFL Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, peningkatan agihan pendapatan akan menggalakkan semua kelab bersaing hebat bagi mendapatkan kedudukan terbaik sekaligus menerima lebih banyak pendapatan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Khamis 30 Mac 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan selamat berpuasa.